Terima kasih. You record. Baik. So, apa yang kita nak lihat tadi adalah dipanggil sebagai regression model, iaitu kita ada y equal beta 1, beta 0 plus beta 1 x plus epsilon. Okay. So beta 0 tu, okay, nanti kita lihatlah. So ini kalau ikutkan kita ada persamaan garis, contoh macam ni. So ini you punya dipanggil sebagai y-intercept, pintasan y. So sama jugalah ni. So ini dipanggil sebagai y-intercept. Okay, y-intercept ataupun pintasan y lah. Yang sini pula x, ini x. Dan ini merupakan dia punya slope lah. Atau gradient dia. Gradient ataupun slope dia lah, kecerunan. Kecerunan garis. Dan ini sahaja yang tambahan dia, iaitu dipanggil sebagai experimental error. Experimental error lah, ataupun lalat eksperimen. So apa lalat eksperimen ni, apa dia punya takrifannya? Nanti kita lihatlah. Jadi ini secara general lah, ataupun secara sebelum kita anggarkan lah. Ini secara apabila kita dah anggarkan, nanti dia akan jadi lain lah. Maksudnya mungkin kita boleh estimate saja. Estimate maksudnya kita nak nilaikan secara anggaran, estimate kan, estimation. Jadi kalau kita estimate kan persamaan, ini dipanggil sebagai regression model lah. Okay, regression model ni. Sama garis. Estimated, apabila kita estimated kan, dia akan jadi y sama dengan b0 plus b1 x. So beta tu jadi b. Ini yang kita estimate, dan epsilon ni akan jadi e. Yang epsilon ni estimate error dia, yang kita estimate. So e ni apa dia? Sebenarnya e itu adalah, kalau dibaca dalam notes kita, y tolak dengan y cap. Apa itu y? Y adalah, inilah dipanggil sebagai observed value. Okay, observed value. Maksudnya ini observed value bagi y lah. Bagi pemberi ubah y. Observed value for y lah. Y, sebab kita ada x dan y kan. X dan y ya. So ini maksudnya pemberi ubah y punya apa dipanggil itu, nilai pemerhatian, observe, kita perhatikan. Okay, kita buat pemerhatian. Dan ini dipanggil sebagai predicted value. Nilai yang kita jangkakan, kita andaikan. Ini kita buat masa uji kaji. Observe value, kita perhatikan. Okay. So ini yang dinamakan sebagai linear regression. Okay. Ataupun regression model lah. Kita tengok balik pengatar tadi. Jadi this equation represent the simple linear relationship between two variable in a population where, okay. Jadi sini kita nak nak tengok dia punya hubungan jugalah sebenarnya, tapi kita punya tajuk regression ni inilah, kita nak cari dia punya persamaan ni. Okay. Jadi B0 tu adalah beta not ni adalah the y-intercept. Okay. So kalau kita estimated, dia akan jadi B0. Dan the beta 1 ni ada slope. Saya dah beritahu tadi, slope ataupun kecerunan. Dan kalau kita estimated, dia akan jadi B1. So E ni, epsilon ni adalah
dipanggil sebagai experimental error. So kalau kita estimatekan nilai experimental error ni, epsilon ni akan jadi E. Dia akan jadi E lah. Equal Y tolak Y cap ataupun Y hat. So the random variable E, yang E ni tadi ni, iaitu experimental error yang kita dah estimate ni, kita panggilnya sebagai residual. Kita panggilnya sebagai nama dia lah, residual. Iaitu difference between the observed value of Y and predicted value of Y at a given X. Okay. The sum of residual is exactly 0 lah. Maksudnya hasil tambah nilai error ni mesti sifar. Kalau kita tambah, kalau kita ada 10 eksperimen, maka daripada 10 apa dipanggil estimated error ni, kalau kita tambahkan semua mesti sifar jumlah dia. Dan the mean value of experimental error is 0. Okay. Maka sini dikatakan sebagai mu epsilon lah. Okay, mu epsilon ni sama dengan 0 lah. Okay, ini yang dimaksud sebagai experimental error bagi population lah ni, mu ni. Mu tu merupakan mean population. Kalau X bar tu merupakan mean populasi, mean sample. So ini mu ni adalah population. Population maksudnya dia lebih besar lagi lah kita bincangkan. Jadi dikata sini mean value population ni adalah 0. Variance of experimental error is denoted by sigma cos 2 ni. Sigma itulah, itu variance kan, simbol bagi variance sigma cos 2 untuk population. Kalau S cos 2 tu untuk sample. Okay, you kena differentiate antara dua. Kena bezakan antara dua lah, iaitu population variance dan juga mean tadi. So we estimate the variation model using sample data by the method of least square. We obtain the estimated of beta naught and beta 1 sebagai ini formula je lah, iaitu you mesti cari B1 yang kita pakai yang selepas kita estimate tadi. Okay, kita estimate ni. Dia cakap sini kalau B1 ni, beta 1 ni akan jadi, selepas kita estimate akan jadi SSXY dibahagi dengan SSX. Ini yang tajuk correlation yang kita bincang minggu lepas. So apa dia SSXY ni adalah summation of X kali Y. Okay, kalau ingat lagi lah tolak dengan summation of X kali summation of Y dibagi dengan N. Okay, so itu formula bagi SSXY ni. Okay, di mana sini kita boleh katakan SSXY ni merupakan summation of X kali dengan Y tolak dengan summation of X summation of Y equal divide by N. So kalau kita nak tentukan apa dia SSX saja, bermaksud Y itu digantikan dengan X. Kita dapat sama X kuasa 2 tolak sama X kuasa 2 bagi N. Okay. Kalau SSY, dia akan jadi hasil tambah Y kuasa 2 tolak hasil tambah Y kuasa 2 bagi N. Nah, ini sebenarnya lanjutan daripada sini saja. You guna satu, you hafal satu ini formula. Jadi dia cakap sini untuk yang tadi punya iaitu Y yang kita estimate Y sama dengan apa dia bagi tu? Beta not plus dia mesti beta not beta 1 X tambah E. Okay. So kalau kita nak tulis yang ni yang dipanggil sebagai observed value lah. Observed value. Okay. Yang kita perhatikan lah. So kalau kita nak tulis dalam bentuk yang ada predicted,
kita boleh guna je tadi. So beta ni ditarikkan jadi beta, B not ditarikkan oleh formula S X, Y dibahagikan dengan SSX. Dan ini untuk yang ni lah. Yang ni. Formula dia. So, you kena tahu yang ni lah. Ni dengan yang X lah. Dengan ni. Yang ni, yang ni dengan yang ni lah. Dua-dua ni. Kena tahu lah sebab nak masukkan nilai dalam ni. Dan B1 ni, dia berkait dengan band B0. Okay. Di mana B1 tu adalah ditakdirkan oleh Y dash ataupun Y dash ni maksudnya Y yang min sampel bagi Y lah. Y dash ni. Okay. Y dash tu dia punya purata sampel purata sampel ataupun min sampel tolak dengan beta not lah. Tolak dengan, so kita nak tentukan beta 1 kan. So beta 1 adalah beta 1 tadi, ni beta 1 beta 1 sorry. Ini beta 1. Kita dapat beta 1 dulu. Beta 1 sama dengan SS ini tu beta not. Beta not kemudian dapat. Tu kena cari yang ni dulu. Ni beta 1. Ni beta 1. Ini yang nombor 2 kena cari. Nombor 2 maksudnya beta not ditakdirkan oleh Y tolak B not tolak sama dengan Y head ataupun Y bar ni tolak dengan B1 X B1 X B1 X bar. Okey. Maksudnya situ min bagi nilai pemboleh ubah Y lah. Min sampel. Ini min sampel. For X. Min sampel for X lah. So ini min sampel for Y. Min maksudnya purata. So ini estimated punya. Okay, estimated. So E tadi kalau you nak tulis dalam bentuk E sama dengan Y tolak Y head ni ataupun topi ni. So kalau kita nak tulis dalam bentuk predicted punya apa dipanggil ni model, so ini yang dipanggil sebagai observe. So kalau kita nak tukar observe ni, tukar di sini. Iaitu Y tolak E. Kalau kita bawa sini, ni akan jadi ke sini, so akan jadi Y head. Y head ni sama dengan Y tolak. Kalau kita bawa sini, Y tolak epsilon lah. Jadi persamaan ni, saya padam sini. So untuk Y yang dipanggil sebagai apa dipanggil itu? Y head lah kan. Y yang bertopi ni iaitu predicted value dia. Okay, bukan observe. Ini observe. Yang kita perhati. Yang predicted je. Sebab ini kamu bawa, kalau kita ubah Y. Okay, saya tulis sini, mungkin you boleh nampak lah. Kita tengok macam mana dia berubah. Bawa sini, so Y tolak epsilon sama dengan B0 plus B1X. Maka ini, kalau ikutkan ini, iaitu Y predicted lah. Sama dengan, so tak adalah, kalau predicted ni tak adalah E. Kalau yang observe ni dia ada E. Sebab pemerhatian kan, maksudnya kalau kita buat uji kaji, yang kita perhatikan itu, mesti ada dia punya error. Tapi kalau jangkaan saja, mana kita ada error dalam ni. Kalau kita fikirkan macam itulah. So ini yang dipanggil sebagai predicted.
value lah sebab for y. Okay. Maksudnya apa regression, okay, regression model for predicted value for y lah. Okay, ini. Ini regression model for observed value. Ini dipanggil sebagai observe. Di mana kalau observe ni kita perhatikan, kita buat pada uji pada masa tu, maka kita ada error lah. Okay. So itu yang perbezaan antara dua lah, iaitu yang dipanggil sini the line of best fit ataupun nama lainnya, saya share dah. Saya share. Okay, nota ni. Okay, the line of best fit or atau nama lainnya the estimate lah. Estimated yang kita nak okay, estimated regression model sebab kita pakai B kan, so estimate lah. Kalau kita pakai beta tadi dia jadi bukan estimate lagi, iaitu yang general saja. So ini dipanggil sebagai estimated regression model is y hat ni ataupun y yang bertopi ni sama dengan apa B0 plus B1X. Sebenarnya dia asal daripada sini. Yang tadi lah, iaitu yang observed value tu y sama dengan B0 plus B1X plus E. Yang daripada atas tadi asal ni. Kan? Jadi ni. Jadi kita buat observe, ini observed value. Okey, yang ini predicted. Yang ini predicted lah. Y hat ni. Y hat tu adalah predicted. Okay. Jadi sebenarnya dalam ni tajuk ni pun kita kena ingat saja formula ni lah, formula matematik ni. Okay, semua dia punya tajuknya regression tu untuk mencari dua ni lah, antara you nak cari predicted estimated regression model ni ke ataupun yang observe punya, salah satu boleh. Mana-mana pun boleh. Baik. Apa dia experimental error? Nanti kita tengoklah. Ini ada tarif experimental error. Sebelum tu dia ada sini a scatter diagram may suggest curvilinear regression. Okay, maksudnya scatter diagram yang kita ada tu dia tidak boleh, mungkin dia curvy ni maksudnya dia tak banyak lah. Okay, dia mungkin satu atau dua saja. Tapi kalau if two or more input, dia ada X dan Y sajalah. Scatter diagram ni kita boleh bincangkan kalau ikutkan dia ada pemboleh ubah X dan Y sahaja. Tapi kalau kita nak bincangkan pemboleh ubah yang ada tambahan macam masa ke, temperature ke, suhu kan. So itu dia dipanggil sebagai multiple regression lah. Multiple regression. Kita tak boleh katakan pakai yang ini untuk curvilinear regression saja sebab ada Y, ada X saja. Ada dua je pun boleh ubah. Okey? Itu yang ni. Kalau dua ataupun lebih lah. If two or more ni dipanggil sebagai multiple regression. Okey. Lama. Aduh, ini mula nak jam. Macam aduh. Okey. Apa boleh ya. Okey. Boleh dengar lagi ke? Boleh ya? Boleh, sir. Baik. Saya takut tadi ada macam ganggu sikit, mungkin dia dah hang. Baik. Seterusnya kita pergi yang kedua sini, iaitu experimental error. So apa maksud experimental error ataupun ralat eksperimen lah. Senang kita ralat uji kaji.
Okey, ralat uji kaji. Apa itu ralat uji kaji? So error that may occur yang mungkin boleh berlaku in the execution of a statistical experimental design. Maksudnya dalam membuat uji kaji yang statistik lah maksudnya. Okey, yang kita nak bagi bentuk nanti. So sini type of the experimental error include human error. Okay, human error ni mungkin you punya error sendirilah yang you buat uji kaji tu, you ada error sendiri. Mungkin you silap baca ke, itu dipanggil sebagai human error. Okay, silap letak ni ke apa bahan ke, you buku silap ke dan sebagainya. Ataupun mistake in data entry, mungkin you masukkan data pun you punya dipanggil sebagai experimental error juga. You dah dapat you baca betul, tiba-tiba you masukkan dalam you punya data nilai yang lain kan. Jadi yang itu dipanggil sebagai experimental error lah. Okay, systematic error ini mungkin you punya programming ke lah ataupun you punya software dan sebagainya, dipanggil systematic error ni. Or mistake in the design of the experiment itself. Okay, mungkin you ada kesilapan yang mereka bentuk eksperimen itu sendiri pun dipanggil sebagai experimental error or random error lah. Random error ni mungkin ralat secara rawak ni random kan. Itu dipanggil sebagai error juga, random error. Okay, caused by environmental condition. Environmental condition or other unpredictable factor. Experiment design seek to minimize experimental error. Jadi kalau boleh dalam you punya uji kaji kita nak kurangkan experimental error ni. Kita tak naklah nilai itu. So in order to produce the most accurate data possible, so kita ada dipanggil sebagai formula for variant of experimental error. Okay. Jadi sini untuk mengurangkan kita punya experimental error ni, maka kita cari variant dia. Variant bagi experimental error ditakrifkan oleh ni S square ni merupakan variant bagi sampel lah ni. Kita lihat pada sampel bukannya population. Ya, kalau uji kaji takkan dia nak buat population, ni mesti buat sampel aja. Uji kaji itu yang sedikit je lah dia punya responden tu. Takkan responden kamu nak buat yang population. Okay. So sini so we begin by rewriting variant S square lah. Itu formula bagi S square ni variant, tapi di sini dalam erti kata ada E ni bermaksud tengok dia punya subscript E ni merupakan untuk variant bagi experimental error lah E tu. Okay. So ditakrifkan oleh summation of y tolak y hat. Y hat tu tadi merupakan you punya predicted value for y lah. Ini observed value. Dia punya hasil tambah, tapi sebelum tu you kena kuasa 2 dulu. Sebelum you tambah, you tolak dulu, lepas tu you kuasa 2, lepas tu you tambah. Itu dia punya hierarchy dia lah. Okay, tolak dulu, kuasa 2, lepas tu you tambah lah hasil tambah. Dibahagi dengan n tolak 2. Okay, ataupun formula yang kedua ni, kita sebenarnya formula ni kita pecahkan dapat macam ni lah. Kalau kita kembangkan kuasa 2 ni, dia akan jadi hasil tambah y tolak beta, y tolak b0 tolak b1x. Dalam ni tutup kurungan ada satu tutup kurungan ni. Tolak n tolak 2. Bahagi n tolak 2 ataupun divide n tolak 2 ataupun inilah. Okay, yang ini dipanggil yang atas semua ni dipanggil sebagai sum of square of error lah, SSE. Okay, yang ini semua ni dipanggil sebagai apa dipanggil tu? Hasil tambah kuasa 2 bagi ralat lah. Hasil tambah kuasa 2 ni, kuasa 2 So semua ni dipanggil sebagai sum of square for error. Okay. Hasil tambah kuasa 2 bagi ralat. Okay. So itu formula yang terakhir lah, iaitu dipanggil sebagai ralat eksperimen, experimental error ni, ataupun dipanggil sebagai variant of experimental error, variant dia.
Okay. So kita ada best fitted tadi, best fitted iaitu persamaan ni lah. Antara dua je lah kita nak gunakan, antara yang predicted ataupun yang observed yang kita perhatikan mana. So sebelum tu kita kena tahulah ni formula ni. Formula yang ni kena tahu dulu yang sebelum ni. Yang ini yang barulah. Iaitu y dash ni merupakan mean bagi mean sample bagi y, x dash ni tu you boleh tulis formula y ni sebab mean adalah hasil tambah y bagi n. Ini pun hasil tambah nilai x bagi n. So you boleh gabung lah dua. Okay. So itu kita dapatlah gabungan antara dua tu. Hasil tambah ni kan. Iaitu hasil tambah ni. Kalau kita nak tulis balik lah. Okay. Ni kan. So mean ni kita boleh tulis y bar tu merupakan apa? Y bar hasil tambah y lah. Iaitu B0 sama dengan hasil tambah y bagi n tolak beta B1 hasil tambah x bagi n. Di sini kalau kita gabungkan akan jadi hasil tambah y tolak B1 tambah x bagi n. So ini kalau kita tukarlah, ini sebabnya mean kan. So mean ni kita tambah y bagi n. Okey. So ini sampel punya. So kita boleh gunakan salah satu ni formula ni. Ataupun inilah. So itu sajalah untuk regression punya tajuk ni. Tajuk regression ataupun kita nak tentukan persamaan saja. Persamaan garis saja. Okey, macam mana kita nak kaitkan dalam segi contoh? Okay, contoh sini kita ada kaitan antara a recent study was conducted to determine the relation between advertising expenditure and sale. Okay. Iaitu expenditure dan juga jualan dan juga itulah kamu punya expend ni lah dia punya apa keluaran ataupun dia punya kos kan, dan juga jualan kamu. Okay. Pada tahun yang pertama ni. So the data is given below in thousand. Maksudnya ini 40,000, 55,000. Okay. Kau boleh ubah X. Dia punya cost lah. Cost expenditure dia. Dan sale dia Y lah. Jualan dia. So ini sebenarnya dia bersambung. Ini bersambung ke bawah lah. Lebih mudah. Ini nampak macam banyak kan. So maksudnya data tu XY je. So you ada apa? You ada expenditure. You ada expenditure dan juga sale. So X dia punya expenditure dan juga Y dia punya sale. Okay. So ini dia punya apa kami cost lah kan. Expenditure tu sebagai duit yang kamu keluar tu expenditure. So 40, okay. So 40X akan jadi sale dia akan jadi apa? 289. So ini semuanya bermaksud dalam thousand lah. 289 ribu lah maksudnya tu. Kalau kita jual 40,000 ataupun kita keluarkan 40,000 ni. Expenditure. Okay. So kita data tu sampai yang 38 lah. Sini dia betul sampai lah 38. Kita dapat 389. Dia macam tu je datanya. So kita lebih elok dipaham cara macam tu lah. Okay ni. Jadi untuk menentukan tujuan sini dia cakap the data is given below in thousand. Find the line of best fit.
Maksudnya nak tentukan apa dia Y ataupun yang predicted ataupun yang observe, tak kisah. Tapi sini dia kata Y kan. So Y tu yang observe lah ni. Yang observe ni. Ni. Ini yang dia cari predicted. Tapi yang inilah sebenarnya yang observe value ni. Yang observe value ni ada experimental error. Jadi you nak tentukan itu mesti tahu dia punya B1 dulu. B1 ni. Cari B1. Tapi sebelum nak cari B1 tu, you kena cari ni dulu. Sebab B1 tu formulanya SSX bagi dengan SSXY bagi dengan SSX. So, you kena tentukan apa formula SSXY ni. So, SSXY tu ditarikkan oleh hasil tambah X kali hasil tambah Y. So, you punya ni, you punya tu kena tentukan dia punya hasil tambah X, hasil tambah Y. Itulah maksudnya kena tentukan dulu hasil tambah X, apa jumlah ni, semua ni, hasil tambah Y, apa jumlah dia. Lepas tu kena cari pula lah hasil tambah, sebab kita ada formula hasil tambah X kuasa 2 kan. Ada hasil tambah Y kuasa 2 tu nanti. So, you kena buat tambah lagi sini lah. X kuasa 2, nilai ni kuasa 2. Kena tambah lah ujung ni. Y kuasa 2 pula. So, you kena tambah lagi kolom lah. Kuasa 2 kan, itu dapatkan hasil tambah X kuasa 2, hasil tambah apa Y kuasa 2 pula. Y kuasa 2. So, you kena, ini kena tambah lah kolom tu. Sebab formula dia ada tambah ni. Ada tambah hasil tambah X kuasa 2 dan juga cari SSXY ni. Dalam mencari nilai SS ni. Dalam jenis SSX ni, SSXY ni dia ada ni. Hasil tambah X, hasil tambah Y. Divide bagai N lah. Jumlah kamu ada 10 ni. Jumlah X dan Y tu 10 jumlah ni. Atau Y, X atau Y tu 10. Jadi sini, you gantikan nilai hasil tambah X, hasil tambah Y. Hasil tambah X kali Y. Hasil tambah X kali Y ni semua, you dapat nilai ni. Ni hasil tambah X kali Y. Ni hasil tambah X sekali dengan hasil tambah Y bagi dengan N. Kita dapat ini nilainya. You ganti dekat B1. Sebab B1 tu SSXY nilai ini dibahagi dengan SSX. Dibahagi dengan SSX ni nilai ni. Iaitu SSX ni kita ubah formula yang SSXY tadi. Kalau saya dah tunjuk tadi lah. So, B1 dapat ini. You gantikan ni. So, baru you dapat B0. You kena cari nilai B1 dulu. B1 dulu. Lepas tu sebab B1 tu dia nak ganti dalam ni. Nilai ni diganti dalam ni. So, you dapat B0 sama dengan apa ni? Kalau ingat tadi. X kan? Ni X. X kamu adalah nilai itulah. Ni nilai X bar. Ni nilai Y bar. Purata dia lah. So, you kena cari purata dia. So, purata dia dapat 36. Untuk Y, purata dia ni. Untuk X, purata dia adalah tu. 459. You kena cari purata. Dibagi dengan N lah. 10. So, dapat B0. B0 adalah 39. So, dah dapat B1, B0. Baru kita gantikan dalam formula Y head ni ataupun yang predicted ni sama dengan B0 plus B1X. Ni B0. So B0 adalah nilai 39 tambah dengan B1 adalah nilai ni. So ini predicted, ini yang kalau you ganti balik nilai yang ada epsilon tu yang tadi tu, you dapat ni lah yang observe. So salah satulah ini dinamakan sebagai line of best fit ni. Jadi dalam you punya you punya mini project nanti mesti ada persamaan ni dan you draw lah
persamaan tu dalam you punya scatter diagram tu. Okey? Maksud kamu akan dapat macam ni nanti dalam you punya apa eksperimen ataupun you punya mini project tu, you mesti dapat macam ni. Mesti dapat line. Okey? Data kamu mesti you buat dalam scatter diagram, dalam you punya poster tu nanti you mesti ada you punya data ni macam ni. Dan kita cari you kena cari you punya ni lah. You punya line of best fitted ni dipanggil. Regression model lah dipanggil ni. Regression model dia macam mana. Macam ni ke ataupun macam ni ke. Okey. Tapi biasa dia yang ni dia line ya. Sebab dia bukannya yang non linear je, dia mesti line. Line. Ya, kalau tak ada pun dia akan jadi macam no relationship macam ni je lah. Data kamu tu mungkin dalam bentuk macam ni. So you tak dapat lah dia punya line of best fit tu. Dia data tu dia tengok kepada tu. Data kamu. Okey, yang maksud saya tadi, you mesti ada dalam you punya poster nanti mesti ada gambar rajah tu dan juga you punya line tadi lah. Line of best fit ni. Macam ni lah. Ini contoh data yang ni. Data yang ada berapa ni? Ada 10 ni kan. So 10 data ni kalau kita plot kedudukan dia, ni lah. Kedudukan data tu. Okey. Data dia. Tapi apabila you buat you punya ni, you dapat lah ni. You boleh plot yang saja you punya garis ni, yang titik-titik ni. Ni yang titik yang kamu dapat ni, iaitu 7.19 ni dia punya pintasan. Ni pintasan ni. Pintasan X tu nanti. Okey. Lepas tu pintasan pula. Yang ini dia punya gradient. Yang pintasan ni adalah 39 ni. 39.81 tu. Kalau you teruskan nanti bermaksud ini pintasannya adalah 39 lah. Dia punya pintasan. Itu ini yang dot ni merupakan you punya line of best fitted. Okey. Titik-titik tu yang dia punya apa dipanggil tu, dia punya antara titik tu, itu dia punya cluster dia lah, yang dipanggil cluster yang terbaik dia. Okey, line of best fit. Dan kalau kita tentukan variant tadi, dia punya variant of experimental error, kita boleh gunalah formula S square E ni. S square E. So you boleh gunakan formula ni lah yang tadi ni. Salah satu lah you nak guna formula atas ke formula bawah ni kan. So ini kena ingat jugalah formula variant of variant of experimental error ni. Okay, so you just plug in sajalah nilai yang kamu dapat di atas ni. Nilai-nilai yang ada. Apa yang ada tu boleh ganti je lah. Sebab ini semua, you dah tahu ini semua formula bagi asal tambah Y kuasa 2. Ini yang kamu dah dapat kan. Kamu dapat yang atas tadi, asal tambah Y. Tolak, ini pun dah dapat. So you ganti je lah asal tambah XY. So cuma you nak ingat je lah formula ni. You dah ingat, you ganti lah nilai-nilai yang kamu dapat daripada atas ni tadi ni. Nilai yang atas ni digunakan dalam kat sini. Okay, nilai yang kita cari yang atas ni digunakan kat sini untuk cari variant of experimental error. Okay, yang ini contoh yang kedua pula. Kita lebih sampelnya lebih sedikit. Tadi 10 N dia. Ini kira sampel lah sebab data kamu ni sikit saja, iaitu 6 saja. Ini yang tadi 10 sampel. Tapi untuk sampel kamu nanti yang kamu buat mini project tu, janganlah kamu ambil sampai 10. Okay? Ini buatlah dalam 40 ke 50 ke 60 ke. Jadi maksudnya data tu sampel yang banyak lah. Janganlah ambil sampel 10 orang je untuk you buat uji kaji tu. Kalau tekan you buat satu kelas, you buat satu kelas kata contohnya. Jumlah 44 ataupun 37. Yang itulah sampel kamu tu.
Okey, yang ini sampel yang paling sedikit sebab nak gambarkan dia punya graf lebih ni lah. Kalau you buat nanti. Tapi sini dia ada tanya soalan yang melibatkan dua-dua tajuk. Okey, mungkin tajuk kalau exam dulu dia boleh tanyalah ni, tapi yang you punya tak adalah ditanya tajuk soalan macam ni sebab kamu tak diujilah dalam tajuk exam lagi yang melibatkan soalan macam ni. Sebab dia dah diuji dalam mini project. Jadi cuma you nak gunakan dalam mini project sajalah. You punya tadi asas ilmu yang correlation dan juga regression ni. Kan? Jadi yang ini kita boleh ingat baliklah apa correlation coefficient kan, sebab ditanya sini. Pertama dikata calculate sebab dalam kita cari ni nanti kita nak gunakan dalam tajuk yang dalam soalan yang B dan C. Itu sebab dia tanya mula-mula apa dia calculate SSX, SSY, SSXY. So sebenarnya calculate SSXY dulu. Lagi mudah. Lepas tu baru cari yang ni. Kita tukar je formula, ubah sikit formula yang SSXY ni. Okey. Okey, kemudian kita nak calculate coefficient of linear correlation lah ni. Okey. Iaitu R itu. Yang tajuk hari Khamis tu. R iaitu Pearson product moment tu ataupun correlation coefficient. Okey. So untuk correlation coefficient kalau kamu ingat formulanya adalah apa? SSXY bahagi dengan square root kan? Square root SSX bahagi dengan square root bahagi dengan SSY. Okey. So ini tajuk yang lepas lah formula untuk R ataupun correlation coefficient ataupun Pearson product moment. Hasil tambah SSXY bahagi dengan square root SSX SSY. Okey. So apa dia ni? You boleh jelmakanlah dalam dia punya tu. Formula dia iaitu hasil tambah XY tolak dengan hasil tambah X, hasil tambah Y bagi N. Bahagi dengan square root SSX SSY. Okey. So ini formula untuk Pearson product moment. Okey. Product moment lah. Ataupun dipanggil sebagai correlation coefficient. Coefficient lah. Ataupun perkali korelasi. So you just ganti je lah nilai itu. Tapi sini dia kena tambahlah kolomnya macam biasa. You kena tambah kolom dia apa dia X apa dia hasil tambah X, hasil tambah Y, apa dia hasil tambah X kuasa 2. So you kena cari X kuasa 2, Y kuasa 2 sini kena tambahlah kolomnya ataupun dia punya row lah. Kalau ini row lah dia panggil kan. Kena tambah row dia. Okey. Baik. So sini kita dapat nilai ni lah. Formula ni SSX. Lepas tu ini gantilah formula tadi. You dapat 0.978. Jadi di sini you kena buat you punya interpretation ataupun interpretasi bagi nilai ni. Apa dia? So yang ni lah. Itu yang kita nak tengok. Daripada correlation ni ini. Kita kena kita kena buat conclusion tu. Itu tajuk correlation daripada nilai R ni. So nilai R ni dia dah hampir nilai 1, bermaksud kita katakan dia dan juga positif lah. So kita namakan sini sebagai strong positive relationship. Ini perkataan yang paling penting lah. Exist between variable X dan Y. Tapi di sini kalau you nak lanjutkan lagi mungkin boleh lah. Dimaksud sini pair of measurement of two variable X. Kita tak tahulah apa dia kan. Tak perlulah kita nak dia kata pasangan
dua pasangan input on output yang pemberi ubah ni tidak tahu yang mana satu sel ke apa ke. Jadi yang itu fertilizer kita boleh katalah tambah fertilizer maka produk bean tu bertambah. Itu kita boleh tambah lagi, tapi dalam kes ni tak adalah. Tu kita beritahu je a strong positive relationship exist between variable X dan Y saja. Stop sampai situ aja. Sebab kita tak tahu pun pemberi ubah X dan Y tu apa. Dia punya perumpamaan dalam bentuk application tu. So dia tak perlu lagi dia nak beritahu lanjutlah sampai sini saja. Okay. Kemudian kita tahu ini tajuk kita hari ni, iaitu find the equation of regression linear line ni lah. So kita kena tentukan apa B1, kena tentukan B0, baru kita gantikan dalam predicted lah ataupun estimated ni. So sini dia kata predict dan. So better you gantikan dalam predict je lah. Sebab dia kata predict the value Y. Maksudnya gantikan dalam predicted value, bukan dalam Y yang observe punya. Sebab dia kata predict. Jangkakan nilai Y jika nilai X ini 16. So you gantilah X 16 ni dalam ini. You gantikan dalam ni. Macam sama biasa je lah, gantikan X. Ni so dapatlah dia punya nilai predictednya ataupun yang kita jangkakan jika nilai X kita 16. Okay. So kalau you buat mungkin dalam you punya you punya modul tu dah ada lah. You boleh cuba je lah kan. Di situ kita dapat apa? Apa nilai X, Y dan nilai X 16, Y berapa? Okey, you dapat situ nilai 26.8867. Okey. Itu nilai jangkaannya apabila kalau kita dia dapat 26 jika nilai X ini letak 16. Dia dapat 26. Dia bertambah jugalah. So itu yang dinamakan sebagai strong positive relationship. Maksudnya kalau you tambahkan lagi nilai X ni, dia katakan nilai X 20 lah. So akan jadilah nilai Y itu akan bertambah lagi nilainya, mungkin jadi 40 ke apa. Sebab dia strong positive relationship, bukan strong negative relationship. Okay. So itu yang kita lihat di segi dua contoh yang melibatkan regression model ni. Okay, kita nak tentukan apakah regression model dan juga yang nilai predicted dia predicted value dia. So ini sebagai ni je lah, sebagai note sajalah, remarks, precaution, conclusion. Ada 3 tu. Okay. Sebelum kita habiskan tajuk ni lah. So kita dah habislah bincang sebenarnya nanti cara konsepnya dah habislah. Iaitu correlation, nak tentukan dia punya kekuatan dia tu. Iaitu apa hubungan antara pemberi ubah X dan Y. Kita kena tentukan daripada nilai R itu, iaitu dipanggil percent product moment tu, daripada nilai itu strong ke, negatif ke, strong positif ke, ataupun weak. Okay. So weak tu pun dia boleh buat kesimpulan jikanya nilai 0.1, 0.2, sekiranya dia punya tu below 0.5 lah lebih kurang. So lebih above 0.5 tu kita katakan sebagai mungkin 0.6 tu kita katakan strong je lah. Strong. Okay. So sini strong positif. Kalau negatif lah. Okay. So precaution. Okay. The regression equation yang kita punya buat tadi lah is meaningful only in the domain of X variable study saja. Sebab kita ada pemberi ubah X dan itu sajalah. Yang independent variable tu tak ada nilai yang T, yang lain-lain tu. Jadi dia bermakna dalam pemberi ubah yang terlibat sajalah. Yang tak ada terlibat tu tak adalah. Kita apa yang kita study je. So estimation outside this domain is risky. Bermaksud kalau you nak estimate yang nilai-nilai luarnya macam suhu ke apa tu, dia agak
boleh dikatakan boleh berisiko. Okay. So it assume that the relationship between X and Y is the same outside the domain of the sample data. So kita boleh andaikan sajalah. Okay, boleh andaikan saja bahawa dia punya relationship X dan Y itu sama saja bagi yang luar ke. Kalau kita tambah dengan XT itu pun kita anggap dia sama saja. Kalau kita kalau kita, maksudnya kita tak ada kaitan dengan formula ubah tu, kan? So the result of one sample should not be used to make inference about a population. Okay, maksudnya keputusan bagi satu sampel tidak boleh digunakan untuk membuat kesimpulan ataupun inference lah bagi population kamu. Other than the one from which the sample was drawn lah. Okay. Kecuali satu telah dikeluarkan. So correlation ataupun association lah. Correlation association does not imply causation. A significant regression does not imply X causes Y to change. Okay, most common problem missing altered variable effect lah. Okay. So remark, the primary use of the linear correlation coefficient is in answering the question, are these two variables related? Itu yang kita biasa nak lihat lah. Okay. Dalam linear correlation coefficient ni, pertanyaan tentang adakah dua pemberi ubah itu berkait, berhubung. Yang kedua, the linear correlation coefficient may be used to indicate the usefulness of X as a predictor of Y, if the linear model is appropriate lah. Lack of fit test, is the linear model appropriate? So consider the scatter diagram. Sesuai ke tidak, kita lihat pada you punya scatter diagram. Adakah you punya scatter diagram tu no relationship ke, non-linear negatif ke, non-linear positif ke, ataupun yang linear positif ataupun linear yang negatif. Okay, so kalau dia linear, maka dia sesuai lah. Okay, sesuai. Kalau dia tak lain pada tu, dia tak sesuai lah. Dia tengok pada scatter diagram yang kamu plotkan. Kesimpulannya, linear correlation and regression measure different characteristic. Kalau kamu faham, dia mengukur ciri-ciri yang berberlainan lah. Okay. It is possible to have a strong linear correlation and have a wrong model. Itu persoalan dia. Adakah dia kata boleh kita mempunyai apa dipanggil kekuatan linear secara linear, korelasi secara linear, dan mempunyai model yang salah. Itu sebagai pertanyaan sajalah. Kalau you dia tak ada mungkin model yang betul saja, model yang salah ni mungkin tidak. So itu kena tengok pada itulah, you punya apa dipanggil itu eksperimen dan juga scatter diagram tadi. Regression analysis should be used to answer question about the relationship between two variables. Jadi di sini dia kata walaupun regression itu mencari best fitted, sebenarnya nak cari lain saja, tapi dia boleh juga dikata sepatutnya digunakan untuk menjawab persoalan tentang relationship between two variable juga. Sebab apa? Sebab kita lihat kalau kita nilaikan predicted tadi, kita boleh nampaklah hubungannya juga. Kan? Ni. Kalau X ni 16, kita nampak juga hubungan dia yang predicted value ni akan bertambah juga. So situ pun ada relationship jugalah. Kalau ikutkan daripada persamaan garis tadi, persamaan linear tadi ataupun
best fitted regression model tadi. Okay. So situ dia cakap regression ini pun patutnya boleh digunakan untuk menjawab soalan tentang hubungan antara dua komponen ubah. Tapi kita lebih konsep dia situ, dia cakap kalau regression ni untuk mencari best fitted tadi, itu cara lebih spesifik lah, lebih spesifik. Tapi sebenarnya kalau secara generalnya boleh juga untuk mencari hubungan antara dua komponen ubah. Tapi secara spesifiknya untuk mencari persamaan tu. Kalau correlation pula, secara spesifiknya nak tentukan hubungan kekuatan dia, adakah nilai R itu yang kamu kena dapatkan tu, adakah dia nilai yang menghampiri positif 1 ke menghampiri negatif 1 dan sebagainya, bergantung pada itulah. Strong positive relationship ataupun strong negative relationship. Okay. Jadi itu sahaja yang kita nak terangkan dalam tajuk you punya mini project lah. So nanti you boleh apply kan dalam you punya mini project nanti. Okay, you boleh apply kan dalam mini project kamu. So tinggal kita nak sentuh nanti permulaan bagi you boleh baca dululah. You boleh baca sebab tajuk probability ni pun agak mungkin jam tak boleh habis juga rasanya. Mungkin kita 4 jam juga. Okay. So kebarangkalian ni dia ada konsep, ada beberapa konsep yang perlu kamu tahu nanti, iaitu dipanggil itu independent dan juga dependent dan juga dependent. Tak ada maksud dia dalam bentuk inilah. Dan kita ada nanti dipanggil sebagai inilah conditional probability, ataupun kebarangkalian bersyarat, conditional lah. Dan juga kita akan lihat dari segi mutually exclusive event. Dia ada dua tu. Tajuk besarnya adalah, pertama kita akan lihat dari segi mutually exclusive event. Yang pertama kita akan lihat mutually exclusive event. Yang kedua nanti kita akan lihat tajuknya adalah conditional probability. Okay. So rasanya macam tempat lah kita habiskan nanti. Mungkin kita buat probability ni 1 jam, kita cuba bincangkan untuk ni je lah. Untuk yang mutually exclusive event, untuk yang tu hari Rabu ni mungkin kita cuba habiskan tajuk ni je lah. Conditional probability mungkin kita boleh, artinya boleh kot. Tak banyak. Okay. Jadi kita cuba habiskan nanti lah hari Rabu untuk chapter yang probability ni. Tapi kalau tak sempat pun kita boleh sambung je. Tak ada masalah sebab kita ada cukup masa. Okey, so far ada apa-apa soalan nak tanya ke atau soalan yang lain pada tu? Yang kalau ada soalan yang melibatkan kuliah ini dululah. Kalau ada yang lain tu macam mini project ke, boleh tanya jugalah. Kalau ada yang untuk ujian gantian tu kena ingatlah, ini minggu ni masa apa yang ramai MC untuk seramai, kalau kumpulan 4 ni tak silap saya 13 orang lah, ramai. So nanti you tengok pada kumpulan 4 saya ada share hari tu, you punya tu bila-bila tempat dan sebagainya. Tapi saya tak ada masa tu lah, pengajar lain yang akan handle. Okay. Untuk ujian gantian pelajar yang itulah COVID hari tu dan juga yang kontak rapat. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita habiskan kuliah untuk hari ini? Itu saja untuk hari ini saya rasa. Tak nak bincang lagi yang lain lah. Ada apa-apa soalan? Meeting room. Meeting room tadi lah. So, kenapa hari ini ramai yang tak datang? 23 je. Ada
Sir, ramai yang exam hari ni. Oh, okey. So nanti you inilah untuk recording hari ni. You ni lah, you post lah dalam grup supaya dia orang boleh tengoklah untuk kuliah hari ni. Kalau kita tak ada dah nak buat tu. So kalau ada exam tak apalah, dia ada excuse untuk attendance lah. Cuma dari segi tu dia kena tu lah. Kuliah hari ni dia kena tengoklah. You beritahu lah nanti siapa yang record tadi. You kena mention lah dalam kelas yang kelas untuk kelas hari ni punya, you just tengok recording tadi. Tak banyak pun guna tajuk hari ni. Saya pun kurang tak ingat hari ni dia dah mula exam untuk biology ganti kan? Dia yang ganti hari ni. Okey. Baik. Apa lagi? Ada apa persoalan lain? Saya tanya. Ada Kalau tak ada, sebelum tu jangan lupa lah attendance kamu tu. Saya dah buka sampai 10.15. Jangan lupa masukkanlah. Masukkan. Kalau boleh masukkan sekarang ataupun lepas ni nantilah. Ataupun sepatutnya sebelum kelas tadi. Saya dah buka awal. Okey. Kalau tak ada apa, terima kasih semua. Assalamualaikum dan jumpa hari Khamis. Okey. Jaga diri. Baik, Sir. Terima kasih. Okey. Okey. Terima kasih, Sir.